akan membentangkan mengenai takrifan harian dan otoriti. Bagi konsep realiti sosial sejak dari kecil, kita telah diajar berjalan dan bercakap dari rumah oleh ibu bapa dan diajar membaca dan menulis oleh guru di sekolah. Ini merupakan pengalaman hidup yang dilalui dan diterima tanpa mengira kumpulan etnik dan strata sama ada kita orang yang berkemampuan atau miskin kerana ia merupakan kepentingan peribadi kita. Bagi takrifan harian adalah realiti sosial yang dihadapi oleh semua orang dalam kehidupan seharian mereka. Ia boleh ditentukan oleh individu, keluarga dan masyarakat sekeliling. Takrifan harian yang diterima bersama tidak terikat oleh undang-undang formal lebih memaparkan dalam perbezaan itu mereka didorong dan memiliki norma yang didorong bersama. Sebagai contoh, orang Melayu menggunakan bahasa komunikasi mereka dengan bahasa Melayu, manakala ada kesan bagi orang Melayu adalah melangkah agen selepas bayi lahir dan mencukur rambut bayi. Bagi cara berpakaian mereka pula bagi lelaki mereka mengenakan pakaian baju Melayu, bagi perempuan pula mengenakan pakaian baju kurung. Bagi takrifan otoriti adalah realiti sosial yang berkait rapat dengan peraturan di sesuatu tempat. Ia ditentukan oleh pihak berkuasa. Selain itu, ia juga dinyatakan secara jelas dalam dokumen bertulis dan bersifat tetap. Konsep takrifan otoriti realiti sosial merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Sebagai contoh peraturan sekolah, seperti murid tidak dibenarkan pergi ke tandas tanpa kebenaran. Murid juga tidak dibenarkan berada di kelas semasa waktu rehat, dan murid juga dikehendaki berada di kawasan sekolah 10 minit sebelum loceng berbunyi. Bagi akta negara pula seperti Akta Hasutan 1948, Akta Had Masa 1993, Akta Fitnah 1997 dan Akta Kewangan 2013. Dalam masyarakat pelbagai etnik dan agama di Malaysia, maka istilah-istilah etika, moral, akhlak dan sebagainya diguna pakai untuk memaparkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat lahir dari teras nilai dan peradaban mereka. Seringkali tanggungjawab sosial berteraskan nilai adalah bersumberkan agama, budaya atau falsafah kehidupan yang menjadi pegangan mereka. Seterusnya, tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Individu yang menghayati dan mendarah daging kebertanggungjawaban sosial dan dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Tanggungjawab sosial yang pertama adalah tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat adalah tanggungjawab terhadap dirinya sendiri menjadi ejen moral yang memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi pengawasan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Selain itu, sebagai khalifah bertanggungjawab dan amanah yang mampu mengawal tindakan dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia memiliki watak yang baik. Tanggungjawab sosial yang kedua adalah tanggungjawab sosial terhadap orang lain, bermaksud prinsip kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain. Interaksi dan kerjasama sebagai asas hidup bermasyarakat, manusia memerlukan sesama sendiri bagi memenuhi pelbagai keperluan hidupnya dan begitu jugalah keperluan orang lain kepadanya. Namun begitu, terbentuk komuniti yang kemudiannya dipanggil tamadun apabila wujudnya sistem bermasyarakat atau komuniti yang sistematik dan kompleks seperti sistem peraturan, undang-undang, sistem budaya, organisasi sosial, politik dan ekonomi yang kompleks. Seterusnya, tanggungjawab sosial dalam profesion. Terdapat 6 sifat amanah kepada profesion yang perlu dipegang iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia.
Suasana kekeluargaan, kasih sayang, mufakat dan kebajikan dalam organisasi dapat menimbulkan keseronokan bekerja. Prinsip menjaga tanggungjawab sosial kepada pelanggan atau pemegang taruh, pekerja atau profesional, memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum dipanggil pihak ketiga. Tanggungjawab sosial yang paling utama ialah memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosioekonomi. Prinsip tanggungjawab fidusiari seorang pekerja dengan majikan atau pemegang saham. Tanggungjawab sosial yang keempat adalah tanggungjawab sosial terhadap korporat. Kewajipan pengurusan sebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang membantu dalam kebajikan kepada masyarakat dan organisasi. Tanggungjawab sosial korporat (CSR) bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial, hak masyarakat, hak-hak pengguna dan sebagainya. Terdapat 7 subjek utama dalam tanggungjawab sosial ini, iaitu tadbir untuk organisasi, hak asasi manusia, amalan buruh, amalan sekitar, amalan operasi yang adil, isu-isu pengguna, pelibatan dan pembangunan masyarakat. Tanggungjawab sosial yang terakhir adalah tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Adalah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia supaya Tuhan merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semulajadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk. Isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak sama ada pengguna, peniaga dan masyarakat awam supaya dapat menghayati tanggungjawab sosial dalam menjaga atau memelihara alam sekitar. Apa itu tanggungjawab sosial? Tanggungjawab adalah komitmen, modal atau tugas yang dikaitkan dengan tindakan atau situasi. Manakala sosial pula adalah berkaitan dengan masyarakat melalui komuniti orang yang berkongsi budaya. Hidup bermasyarakat telah menjadi salah satu daripada tuntutan naluri dan keperluan manusia. Tidak seorang yang boleh hidup tanpa ditemani oleh orang lain. Kehidupan bermasyarakat berarti hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berteman, bersaudara, berkasih sayang, tolong-menolong dan sebagainya. Tanggungjawab sosial secara umumnya ialah komitmen individu atau sebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomi dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka. Kepentingan tanggungjawab sosial. Aktiviti tanggungjawab sosial yang dijalankan secara bersama akan menunjukkan rasa kesefahaman dan pemahaman jati diri dalam sesuatu kumpulan. Aktiviti yang dirancang dengan baik akan memberikan impak kesihatan diri dari segi fizikal dan rohani. Aktiviti yang dilaksanakan secara bersama dalam sebuah komuniti berbilang kaum akan memberikan impak toleransi dan ikatan perpaduan yang lebih utuh. Aktiviti yang dijalankan dapat melahirkan negara dan masyarakat yang aman, harmoni dan sejahtera. Bentuk-bentuk tanggungjawab sosial: pendidikan, khidmat kesihatan, bantuan bencana alam, penjagaan alam sekitar, keselamatan dan infrastruktur alam. Konsep kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Hidup bermasyarakat adalah satu keperluan dan tuntutan naluri manusia. Kehidupan bermasyarakat bermaksud hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berkasih sayang, bersatu padu, tolong-menolong dan sebagainya. Menjadi tanggungjawab kepada mereka yang diberi kesenangan untuk membantu mereka yang memerlukan. Jika direalisasikan atas dasar tanggungjawab dan amanah secara murni, adil, tulus dan beretika, pasti ianya memberi manfaat kepada masyarakat termasuk menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat. Tanggungjawab sosial terdiri daripada sebahagian daripada etika kerana individu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka.
dengan memahami dan menghayati kepentingan mereka untuk berperanan aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial bagi mendukung usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selamat. Terdapat 4 usaha dalam memuput tanggungjawab sosial dari segi individu, masyarakat, organisasi dan keluarga. Dari segi individu, kita perlu membina sasiah diri dan kepribadian yang baik untuk memelihara diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Dari segi masyarakat pula, kita perlu bekerjasama membentuk persekitaran yang sihat dari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi. Seterusnya, dari segi organisasi, kita perlu bekerjasama memelihara nilai-nilai organisasi dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin kepada kebajikan. Dan akhir sekali, dari segi keluarga, kita perlu melahirkan keluarga yang harmoni melalui etika kekeluargaan. Antara contoh tanggungjawab sosial di Malaysia adalah tanggungjawab menjaga kebajikan, tanggungjawab dalam menghulurkan bantuan dan tanggungjawab menjaga keharmonian negara. Seterusnya, tanggungjawab sosial terhadap individu, masyarakat dan negara. Tanggungjawab sosial terhadap masyarakat seperti menghulurkan bantuan, menjaga keharmonian negara dan amalan bertegur sapa sesama masyarakat supaya kita dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tanggungjawab sosial terhadap individu seperti hubungan dengan Tuhan, menuntut ilmu dan menjaga kesihatan diri. Dengan kita menjaga kesihatan diri kita sendiri, dalam masa yang sama kita juga dapat membendung atau menghindar orang lain dari dijangkiti penyakit. Tanggungjawab sosial terhadap negara pula adalah dengan mempertahankan negara, mengamalkan amalan prinsip rukun negara, semangat kekitaan untuk mengekalkan perpaduan antara masyarakat dan patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Antara kepentingan kesejahteraan tanggungjawab sosial adalah kita dapat mengukuhkan hubungan antara anggota masyarakat. Selain itu, kita dapat memastikan tahap kesihatan anggota masyarakat dalam keadaan yang baik. Seterusnya, kita juga dapat membantu meringankan beban golongan yang kurang berkemampuan dan akhir sekali, kita dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Simpulannya, kita seharusnya melaksanakan tanggungjawab kita dengan berkesan berlandaskan nilai murni dan etika di bawah garis panduan yang ditetapkan oleh agama, budaya masing-masing dan negara agar kita dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Terima kasih. Yang kelima ialah kesukarelaan. Definisi kerja sukarela atau khidmat sukarela ialah kegiatan yang dilakukan dengan rela hati, ikhlas, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan dan dapat memberi manfaat kepada golongan atau pihak sasaran. Seterusnya, bentuk-bentuk kesukarelaan iaitu individu dengan membantu rakan sebaya, komuniti dengan memberi bantuan kepada mangsa banjir dan organisasi iaitu Muslim Volunteer Malaysia. Seterusnya, contoh aktiviti kesukarelaan di Malaysia iaitu aktiviti semasa COVID-19, aktiviti semasa banjir dan aktiviti gotong royong. Seterusnya, peranan kesukarelaan menyumbang dari segi tenaga kerja diperlukan oleh sesebuah organisasi. Seterusnya, menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat lain dengan mengajak dan memberi galakan kepada mereka tentang kebaikan dan manfaat tentang kesukarelaan. Seterusnya, memberikan semangat atau memotivasikan mangsa dengan sentiasa berfikir positif walaupun ditimpa bencana. Seterusnya, ciri-ciri sukarelawan mempunyai personaliti yang positif, bersedia untuk menyumbang, memahami konsep kesukarelaan dan bersikap rendah diri. Kesimpulannya, merupakan satu bentuk amalan sosial yang menghubungkan individu yang lain dan dapat mengukuhkan hubungan sosial serta dapat meningkatkan nilai positif dalam diri. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin membuat kesimpulan dari topik 8 iaitu dari peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia.
ialah etika moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalam manusia. Ianya adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social simil hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan dan negara. Ianya juga perlu dikaji bukan sahaja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akar umum iaitu mikro, institusional, masyarakat sivil, berkuasa iaitu makro. Sekian, terima kasih.